Sungguh tak disangka tuan-tuan dan puan-puan, ya. Macam mana satu orang kata apa, kejadian yang bagi aku yang memang amat mengarut. Kita bukan nak mempertikaikan keputusan mahkamah, belum lagi. Cuma kita nak tanya macam mana kejadian tu boleh berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Korang pun boleh fikir selogik berkenaan dengan adik Bella yang mana telah diseksa. Seorang adik yang kurang upaya, yang istimewa, yang telah diseksa. Dan perbicaraan dia sedang disambung sekarang ni. Ramai yang tanya, jadi sekarang ni sedang di dalam bicara, okey, dan dah disambung. Jadi apabila ada, kalau korang tak tahu tentang berkenaan dengan kes adik Bella ni, semakin lama semakin slow. Dan kita tak nak perkara itu berlaku. Dan kita minta kepada Waalaikumsalam, kita minta kepada semua pihak-pihak media, tolong mainkan isu ni supaya benda ni sampai kepada publik. Apa pun yang disebut, apa pun yang dikatakan ataupun statement dalam mahkamah ke apa bagai semua, tolong kongsikan dengan publik supaya publik tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat dalam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu saya mengambil risiko yang besar ketika dalam memperjuangkan adik Bella ni. Saya pun tak kenal adik Bella ni, tapi hati saya ni rasa kita sebagai seorang rakyat Malaysia memang rasa benda ni memang kita kena ambil tahu. Okey? Jadi mungkin ada yang saya dah dapat warning daripada 2-3 pihak yang berkenaan dalam jangan over sangat. Bukan pasal over, tetapi kita nak minta kepada semua masyarakat dalam negara kita ni, tolong ambil tahu tentang apa yang berlaku berkenaan dengan adik Bella ni. Mungkin hari ini berlaku kepada adik Bella, tetapi kita tak tahu, mungkin pada minggu akan datang, besok lusa akan berlaku pada saudara mara kita tak tahu. Dan apa yang berlaku kepada adik Bella ni, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya adalah satu penderaan yang mana dilakukan oleh seorang manusia yang tidak berhati perut, yang mana orang kata menggunakan kepentingan individu-individu yang mereka dia kenali untuk mengaut keuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan, korang boleh nampak bagaimana kecederaan adik Bella ketika pertama kali ditemui oleh salah seorang kenalan tertuduh. Kenalan tertuduh ni, yang report, yang dedahkan adalah kenalan tertuduh, bukan orang awam, bukan orang yang tak kenal. Jadi korang boleh nampak, geng. Selamat malam. Yes. Jadi apa yang saya boleh kongsi dekat sini, dan apa yang kenyataan yang saya petik daripada Bernama dan juga media-media elektronik, mengatakan kecederaan adik Bella yang mana kita nampak lecuran, kesan lecuran di badan adik Bella ni adalah disebabkan kerana adik Bella main termos. Nah, betul-betul buat hati panas aku dengar macam ni. Saksi setuju dengan peguam mengatakan adik Bella main termos dan mendapat kecederaan. Yang macam mana korang boleh nampak, korang search balik video bagaimana adik Bella tu, yang dekat tangan dia tu, yang dekat badan dia tu, itu yang dikatakan kecederaan yang dialami kerana adik Bella bermain termos, geng. Kau boleh nampak logik ke tak logik satu alasan yang diberikan oleh saksi yang percaya kepada lawyer. Apa nak jadi aku pun tak tahulah, kan? Aku hampir-hampir fikir aku nak buat uji kaji tau. Aku nak ambil air panas tu, aku nak letak dalam termos. Termos ni orang letak untuk simpan air panas dalam masa orang kata apa, 4 atau 5 jam. Mustahil. Dengan keadaan air termos tu, air panas tu boleh mendidih, yang boleh sampai kena tahap macam tu, geng. Mustahil, mengarut sangat. Takkanlah rumah besar macam tu korang masih guna termos. Ini mengarut. Mustahil benda ni boleh berlaku, geng. Alasan demi alasan untuk melepaskan diri. Untuk melepaskan diri, geng. Jadi tolong aku minta kepada semua rakyat Malaysia, tak kisahlah apa pun korang, apa pun kedudukan korang, tolonglah pantau isu ni, jangan sampai terlepas berlaku ni. Adik Bella ni yang last aku tengok dalam video klip 2-3 klip yang lepas, dia memang semakin sihat.
Tetapi kita jangan biarkan manusia yang bergelar yang bertopengkan binatang ni, kita biarkan macam tu je. Ya. Kita minta, aku minta tolong pada korang semua yang tengok live aku, video aku ni, tolonglah pantau isu Bella. Aku bagi tahu korang, kalau kata benda ni tak viral, takkan ada orang yang ambil pot pasal dia Bella ni, lahanat tu akan terlepas macam tu je. Korang bayangkan bagaimana seorang tertuduh mengupah 10 lawyer untuk melepaskan diri daripada dakwaan mencederakan, mendera ataupun mendatangkan kecederaan kepada adik Bella yang merupakan seorang OKU. Okay? Korang bayangkan. Jadi akan banyak lagi cerita sampah yang akan keluar lepas ni, yang mana mereka ni akan gunakan untuk melepaskan tertuduh ni, geng. Kita tak boleh nak buat apa. Ini adalah undang-undang negara kita, yang mana bila kita cakap lebih saja, kita akan didakwa. Pasal apa? Kerana kita adalah rakyat biasa, kan. Kita tak ada punya apa. Macam aku ni, kalau aku cerita benda ni, orang boleh dakwa aku suka-suka, mendatangkan apa, macam-macam dia boleh dakwa aku. Tak kisah, tak ada masalah. Tak apa, terima sajalah. Kerana apa? Bagi aku ini satu pengkhianatan terhadap undang-undang negara kita. Kalau benda-benda, kalau perkara macam ni boleh dilepaskan, maknanya ada yang tak kena, geng. Aku tak boleh cakap lebih. Pasal apa? Itu polisif orang cakap. Korang bayangkan. Ini semua bagi aku adalah satu penganiayaan. Korang bayangkan sampai macam tu sekali dia nak lepaskan diri. Apa salah kau mengaku je kau dah dera adik Bella tu, kan? Tapi sampai kau pusing cerita sebelum ni, cerita keluar air koko, penapis air koko bagai semua keluar, kan? Lepas tu pula keluar pula baru dia cerita adik Bella main thermos, air thermos tu tertumpah atas badan dia sampai melibatkan kecederaan, geng. Aku bukan nak kata apa, geng. Kalau terdetik hati aku besok malam ni aku jeng air panas, aku letak dalam thermos, sampai tak ada thermos dalam rumah aku ni, aku buat uji kaji live, geng. Aku simbah air aku dengan air panas ni, nak buktikan macam mana kecederaan tu sama ke tidak dengan adik Bella tu. Mustahil, kan? Air panas yang sedang mendidih, air panas yang dalam koko mesin penapis air koko tu, dan air panas yang dalam termos tu, berbeza suhu dia, geng. Berbeza sangat. Tak, orang kata apa, mustahil boleh buat kesan lecur sampai bernanah adik Bella tu kena macam tu, geng. Isu bodyguard masih lagi dalam bicara, bang. Isu bodyguard yang kena pukul dengan bajikan dia kerana berpuasa masih lagi dalam bicara dekat KL, dekat Kelang belum sebut kes lagi, bang. Sekarang ni kita cerita pasal adik Bella ni, bang. Aku tak kisahlah siapa pun duduk belakang dia pergi mampus, pergi meninggal dengan ni perempuan ni, si tuduh ni pergi mampus dengan dia. Tetapi adik Bella ni memang kita kena ambil pot. Walaupun sekarang ni kita pun tahu PM pun dah jumpa, macam-macam menteri dah jumpa, tak ada masalah. Walaupun dia semakin sihat, tapi penganiayaan yang dilakukan terhadap adik Bella ni kita jangan biarkan. Kita minta tertuduh ni biar dia ambilkan tindakan. Jangan biarkan. Pasal apa? Benda ni akan selagi, itu aku cakap dengan korang, bila ada lawyer-lawyer atau peguam-peguam yang mementingkan orang kata apa, keuntungan daripada hasad orang kata apa, perasaan untuk membela keadilan, macam ni dah jadi. Dia akan lambat. Kita tak boleh nak batal lawyer-lawyer ni. Maklumlah lawyer-lawyer ni, diorang ni ada undang-undang, diorang tahu undang, diorang boleh bantai kita balik. Normal lah. Macam aku ni tak ada apa-apa, tak ada siapa pun nak backup. Kalau kena aku kena saman ke apa besok, hadap je lah, ke dalam lah, nak buat macam mana. Ini kelebihan diorang ni, yang menggunakan undang-undang untuk melindungi orang yang melanggar undang-undang. Diorang bermain di sebalik undang-undang. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Banyak dah kita nampak, tapi kita tak boleh nak sentuh tentang isu ni, kerana apabila kita salah cakap, kita akan didakwa kerana menghina mahkamah. Inilah dia. Apa yang boleh kita buat, kita hanya mampu berdiam diri. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni banyak dah berlaku, tapi kita hanya mampu diam saja. Kerana apa? Mereka tahu menggunakan undang-undang, disebabkan kerana kita tak tahu benda-benda macam ni. Nak kena belajar, nak kena study, nak kena tengok ni semua, nak kena tanya pelbagai pihak, boleh ke tidak, boleh saya cakap macam ni. Tapi malam ni akan berisiko. Aku cakap macam mana? Benda tak logik. Macam mana adik Bella tu boleh kena macam tu, kan?
Mati. Hai doktor. Alamak, jangan pak, jangan, tolong pak tengah serius ni pak. Kau boleh tengok bagaimana dorang mainkan isu ni sampai boleh menyebabkan aku bajet ada something wrong dekat sini. Sampai macam mana si tertuduh ni boleh upah sampai 10 lawyer geng. Bukan calang-calang geng. Kau tahulah upah 10 lawyer ni untuk menentang seorang budak kurang upaya. Dan sampai pun TMJ dan juga wife TMJ tu Cik Puan mengambil orang kata apa sedikit perhatian berkaitan dengan isu ni sampai TMJ hantar lawyer dia semua. Kau nampak bagaimana perkara ni kalau orang kata apa tak dapat orang kata apa perhatian daripada kita kena ambil point. Tekanan rakyat Malaysia ni amat penting yang aku beritahu korang. Kalau netizen memberi perhatian sepenuhnya, pasti kita akan menang kes ni. Tak payah nak sibuk pasal tamo kat luar negara tu, tak payah pergi meninggal. Lantakkan dia. Dalam negara ni kita sibuk sikit. Berkenaan dengan adik Bella yang tak tahu apa-apa geng. Dia tak tahu apa-apa geng. Dia seorang budak yang istimewa geng. Tak tahu apa-apa. Cuba kau bayangkan perasaan dia yang tak punya mak bapak, yang didera macam tu, mentang-mentang tak ada pengapa waris. Kau bayangkan apa perasaan korang. Kau tengok macam tu keadaan dia. Tolong tengok balik, kau search balik dekat YouTube adik Bella didera. Kau tengok balik macam mana video dia mula-mula. Orang yang jumpa dia tu, yang jumpa dia ni bukan orang lain. Yang jumpa dia ni kawan si tertuduh tu tau. Bukan orang lain, kawan si tertuduh tu. Tahu tak? Aku bagi tahu kau kan. Jadi aku buat live malam ni pasal aku dah tak boleh tahan kerana aku tengok satu posting yang keluar daripada media-media ni mengatakan adik Bella ni mendapat kecederaan melecur disebabkan kerana main tarmus. Kau rasa logik ke tidak, geng? Main tarmus, contohlah ni tarmus. Dia main terkena kat tangan. Takkan dia main-main macam ni. Dia mandi macam ni belakang ni. Kau tengok belakang dia, kau tengok tangan dia, kau tengoklah sendiri luka dia macam mana, geng. Tolonglah kepada semua kawan-kawan aku yang sedang tonton video ni, tolong pantau. Aku tak minta korang merusuh, aku tak minta korang apa-apalah. Tolong pantau kes ni, kita beri sikit tekanan supaya kes ni kita ambil tahu berkenaan dengan ni. Tolonglah hashtag, tolonglah support sikit adik Bella yang kita tak kenal. Aku tak kenal, aku tak pernah jumpa dia pun. Dan aku tak sanggup nak jumpa dia. Pasal apa memang kita tak sanggup nak jumpa orang macam ni. Pasal apa hati kita akan luntur, jatuh kan. Belum lagi benda ni bagi aku adalah satu. Aku tak tahulah kat mana letaknya peguam-peguam dia ni yang tertuduh ni, mana letak hati dan perasaan dia lah. Betul aku cakap kau lah. Kalau kita minta lah doa banyak-banyak supaya benda ni orang kata apa dipermudahkan lah, supaya urusan-urusan adik Bella ni untuk menuntut orang kata apa keadilan bagi dia ni dipermudahkan lah. Aku minta lah doa lah, kita doa sama-sama sebagai lawyer-lawyer je ni yang mewakili tertuduh ni. Tolonglah buka pintu hati dia sikit. Tolong fikirkan balik keadaan macam mana, logik ke tak logik. Korang lawyer kot, korang tahu benda tu ada ke tidak, benda tu real ke tidak kan. Jadi tu je aku nak beritahu pada malam ni. Adik Bella punya kes masih lagi dalam perbicaraan. Dan untuk pengetahuan berkenaan dengan kes bodyguard yang ada yang tanya, adalah masih lagi dalam perbicaraan. Yang disebut dekat KL dan dekat Kelang ni masih lagi dalam menunggu sebutan. Tolonglah geng pada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton live aku ni dan akan menengok video aku ni, tolong pantau kes adik Bella ni geng. Tolonglah, aku merayu sangat. Pasal apa, kalau kita dalam negara kita ni satu je kan. Ni satu je beza. Kalau tak ada tekanan daripada netizen, daripada rakyat Malaysia, benda tu akan hanyut ibaratkan arus sungai yang mengalir. Tetapi kalau ianya mendapat perhatian netizen dan ia sering kali diperkatakan akan ada pihak-pihak ni panas, dia ibaratkan nasi lemak telur, roti canai, aku dah mengarut dah ni dah kan. Kau boleh nampak. Jadi tolong tolong
Kita ni hanyalah rakyat biasa. Macam mana pun kita kena juga ibarat tembikai digelik dengan durian. Kita kena juga ibarat aku dah mengaut-ngaut dah peribahasa aku ni. Jadi tolonglah doktor, Dr. Haji Zarfullah, Aiman jangan buat pasal. Okey? Saya minta itu je lah, tolong pantau kes adik Bella ni. Saya akan cuba update daripada semasa ke semasa. Itu saja daripada saya pada malam ni, kerana kawan-kawan saya pun dah masuk dalam tu, ni bahaya. Okey? Okey geng, tolong geng. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam kasih.